Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid 2 Zamrud. Pada pagi ini seperti biasa, bermula pada 1 September 2021, kita telah meninggalkan bulan Ogos di mana kita telah meraihkan Hari Kebangsaan Malaysia ke-64 tahun. Jadi dengan membekalkan semangat baru, penghijrahan baru, cikgu harap murid-murid telah pun berasa bangga dan bersiap sedia sebagai seorang murid di mana pada Oktober nanti kita akan mula sesi bersemuka di sekolah insya-Allah. Jadi pada pagi ini cikgu harapkan murid-murid telah pun bersedia dengan buku tulis matematik tahun 2 Zamrud dan juga buku teks matematik tahun 2 jilid 2 pada muka surat 66 hingga 70. Jadi seperti biasa pada pagi ini cikgu nak murid-murid sudah siap dengan buku tulis dengan menulis. Tarikh hari ini adalah hari Rabu. Hari ini merupakan bertarikh 1 September 2021 dan tajuk akhir yang ada di dalam tajuk panjang isi jisim dan juga isi padu cecair yang kita berikan tumpuan yang last lah pada tajuk isi padu cecair, dan pagi ini murid akan mempelajari simbol dan juga sukat isi padu cecair dan juga terakhir sekali anggar isi padu, sama seperti tajuk panjang dan jisim. Okey, selepas murid siapkan kerja ni nanti, tolong klik pada mylink.la/cikgu Fauzi dan isikan kehadiran seperti biasa. Kerja tu murid nak siapkan bergantung kepada murid dan juga orang kata dorongan ibu bapa di rumah. Sekiranya ibu bapa sibuk ataupun ada hal-hal yang tidak dapat dielakkan, murid boleh buat hari raya, hari yang lain sebelum masuk PDPR yang seterusnya. Jadi cikgu harapkan murid dapat siapkanlah. Contoh kat sini nama Ain Safia dan klik hantar, itu submit lah. So nama akan ada dalam data cikgu. So jangan risau. Kerja siapkan. Cikgu yakin semua murid-murid tahun 2 Zamrud dapat siapkan kerja cikgu dengan betul. Okey, so sebelum cikgu pergi kepada My View buat buku teks tu, cikgu nak terangkan kita akan belajar isi padu cecair, mengenali unit mililiter dan juga liter pada cecair ataupun objek-objek yang ada dalam rumah kita. Jadi dekat sini murid akan dapat lihat mengenali simbol bagi mililiter iaitu ml, simbol bagi liter iaitu L. So murid akan tahu bila nampak saja isi padu cecair sama ada objek yang murid lihat tu dalam dia cecair tau. Cecair ni macam air lah. Tak kisahlah dalam bentuk jus ke, dalam bentuk kamu tengok air oren ke, botol kicap ke apa, nanti cikgu tunjukkan supaya murid dapat kenal. Dan cari dekat belakang label tu ada tulis berapa mililiter ataupun liter sesuatu cecair. Maksud saya isi padu cecair yang ada dalam botol ataupun objek yang murid lihat. Selepas tu nanti kita akan belajar sukat isi padu. Ini senang saja disebabkan kita tidak bersemuka. Jadi tolong dengar arahan cikgu dengan sebaik mungkin. Dan yang terakhir sekali, anggar isi padu cecair. Sangat mudah je. Okey, cikgu ingatkan ini merupakan simbol bagi mililiter, ml dan juga simbol bagi liter iaitu L. Okey, cikgu masuk kepada buku teks muka surat 66. Okey, kita belajar yang pertama sekali, kenali unit mililiter dan juga liter. Okey, mari kita lihat budak ni kan. Apa yang dia buat? Dia telah mengambil beberapa objek yang ada dekat rumah dia. Okey, apa yang mereka lakukan ialah dia melihat isi padu yang ada pada susu segar ini, botol kicap dan sos dan juga isi padu jus oren. Dekat sini ada 4 lah objek. Murid pun boleh cek nanti dekat rumah, tengok berdasarkan label. Jadi budak lelaki ni cakap isi padu susu segar ini 1 liter. Maksudnya 1 liter tu lebih banyak isi padu je berbanding mililiter. Okey, kalau kamu tengok, kalau dia liter, okey, kalau dia liter, isi padu cecair tu lebih banyak. Kalau dia mililiter, isi padu dia tidak lebih daripada liter. Maksudnya dia tidak banyak, dia tidak lebih. Dia sederhana. Okey, dia sederhana saja. Maksudnya dia tak banyak, dia tak sedikit. Okey, sesuailah untuk kita minum. Takkanlah kita nak minum air kotak dan satu hari tu 1 liter kan. Tak, kita mungkin akan minum sikit-sikit. So dekat sini, kalau kamu tengok jus oren ni, dia ada 350 mililiter. Okey, berbandingnya kamu tengok, okey, susu segar. Okey, susu segar dia ada 1 liter. Okey, jus oren dia ada 350 mililiter. Maksud dekat sini kalau kamu tengok, bandingkan di antara
liter susu segar dan juga liter di antara jus oren, kamu boleh tengok susu segar lebih banyak berbanding jus oren, dia sedikit mililiter. Jadi bila nak tulis dalam perkataan 350 mililiter ditulis begini, 350 ml. Sekiranya 1 liter ditulis 1 L sahaja. Okey, kemudian dekat sini cikgu nak tunjuk kepada awak untuk kenal simbol bagi isi padu cecair. So dekat sini kalau kamu tengok simbol bagi mililiter ialah ml seperti mana yang cikgu terangkan pada paparan awal. Ini adalah simbol mililiter. Simbol bagi liter pula kalau kamu tengok dia L. Okey, so dekat sini dia kata tulis 15 liter. So murid ni telah tulis pun begini, 15 mililiter. Jangan kamu peliklah tengok huruf L cikgu kenapa macam ni, tapi itu adalah simbol bagi liter. Jadi kalau kamu tengok perbandingan di antara shampoo dan juga lotion ni, okay, ini shampoo, yang ini adalah lotion. Kamu tengok lotion ni ada 200 ml. Okey, cikgu besarkan. Lotion ni ada 200 ml, manakala shampoo ni ada 1 liter. Okay, murid jangan sangsi ataupun berasa pelik sebab dekat rumah ada pelbagai jenis shampoo yang bekas dia, botol dia kadang-kadang kecil, ada yang sedang, ada yang terlalu besar. Jadi apa yang murid perlu lihat, pergi dekat bahagian label, tolong lihatkan dia punya liter tersebut ataupun isi padu mililiter objek ataupun botol tersebut. Jadi murid akan dapat kesan. So dekat sini cikgu nak tunjukkanlah di antara objek-objek yang ada dekat rumah yang kamu beli secara orang kata secara tak langsung, yang bawa balik dekat rumah kan. Jadi kamu dapat kenal pastilah. Contoh sini, ini biasa dapat tengok botol mineral kan. Ni adalah botol mineral. Botol air mineral. Jadi kalau kamu tengok sini dia ada nyatakan 1 liter dengan 500 mililiter. Maksudnya liter ni lebih banyak. Okey, mililiter ni sedikit sahaja tapi tidak juga terlalu sedikit. Murid kena faham. Jadi awak tanya saya nanti, cikgu dekat mana saya nak check? Macam mana saya nak lihat? Pergi dekat botol tersebut, kemudian tengok pada label dekat bawah sekali. Kadang-kadang dia ada tulis dekat bawah sekali tu, tengok dan nyatakan liter pada isi padu objek tersebut. Okey, ini merupakan botol 1 liter. 1 liter tu bermaksud bersamaan dengan 1000 mililiter. Ini insya-Allah awak akan belajar pada matematik tahun 3 dan 4, 5 dan 6 untuk tukarkan unit tersebut. Jadi kat sini contoh dia botol mineral 1 liter. Nampak yang cikgu tunjuk gambar sebelah ni macam besar kan? Tak, dia sama je kamu tengok, cuma jumlah dia tu saja nanti akan ditunjukkan pada botol tersebut. Okey, ini adalah jus oren yang mana kita tak nampak sangat kan? So dekat sini tadi dia adalah jus oren yang mengandungi kandungan isi padu dia 200 mililiter berbanding dengan jus sangkis yang ada dalam botol ni dia adalah 1 liter. 1 liter. So nak tulis macam mana? 1 liter. Yang ni dah tulislah 200 ml ni. Ni simbol dia lah. Okey, ni merupakan bekas ubat. Okey, bekas ubat. Kalau biasa pergi hospital demam, okey, doktor akan bagi ubat batuk. Contoh ni kan yang bentuk cecair tu, berapa ukuran yang awak boleh minum dalam masa 3 kali sehari. Ini adalah ukuran dia. Cikgu besarkan. Nampak tak? Ada, kalau doktor tu nyatakan murid ni kena ambil 1 hari 3 kali ubat batuk dia, contoh 30 ml saja. So, murid akan ambil untuk 3 hari bersamaan dengan 90 ml. Maksudnya pagi, lepas makan tengah hari dan malam. Jadi batuk awak akan ekor okey lah. Yang ni untuk 45 ml. Yang ni untuk 60 ml. Dia memang dah siap ada simbol-simbol dia. So jangan risau. Ini merupakan picagari yang semua orang takut kan, picagari ni kan. Picagari ni biasanya digunakan dekat dalam dunia perubatan. Yang maksudnya orang kata untuk ambil sukatan pada cecair dan dia akan masukkan ke dalam badan kita. Kadang-kadang nak bagi susu pada kucing pun pakai ni juga kan, boleh beli. Anak-anak kita nak makan ubat pun tak nak makan ubat, mak bapak dia akan gunakan picagari ni untuk masukkan ubat ke dalam mulut anak beliau sebab senang susah nak makan ubat kan. Apa kalangan awak pun kadang susah nak makan ubat. Okey, ini merupakan bagaimana sudut meniskus orang kata untuk awak baca sukatan yang ada dalam
sesuatu bikar, okey, sesuatu bikar ataupun kelalangkun. Ni awak belajar sains tahun 3 nanti, dalam kelalangkun. So dalam kelalangkun ni macam biasalah yang di sini awak tunjuk cikgu tanda-tanda merah ni adalah sengatan. Kalau nak baca, okey, kita mesti menggunakan sudut meniskus. Meniskus ni maksudnya cara pandang yang betul dekat B ni. Yang A ni salah. Okey, yang C ni pun salah. Kalau awak nak baca cecair yang ada dalam bikar dan juga kelalangkun. Okey, cikgu pergi kepada yang seterusnya iaitu bagaimana untuk membaca sukatan yang ada di dalam bikar dan juga kelalangkun ataupun silinder penyukat. Okey, so sekarang ni kalau kamu tengok kat sini, uh, sini ini bikar lah. Kalau tengok ni biasalah kalau dalam sains, kalau biasa dibawa ke bilik ataupun makmal sains, awak akan kenal bikar, kelalangkun dan juga silinder penyukat. So kalau kamu tengok dekat sini untuk bikar ni, dia memang dah ada siap dah. Dia punya sengatan dia. Nampak tak? 20, 40, 60, 80 dan 100. So dekat sini, dia dah tunjukkan di antara sengatan ni. Sengatan ni antara 40 ke 20. Jadi awak dapat tahu beza dekat situ nanti berapa antara sini. Antara ruang ni. Jadi bila awak buat ukuran dengan membaca menggunakan sudut meniskus, ia tidak akan jadi salah. Awak mesti baca sudut mata tu tegak, bukannya memandang daripada atas ataupun memandang daripada bawah. Jadi setiap sengatan ialah 20 ml. Bezalah di antara 20 ni nak pergi ke 40, 40 nak pergi ke 60, 60 nak pergi ke 80, 80 nak pergi ke 100. So dekat kawasan sini dia beza dia adalah 20 ml. Okay, kemudian kita tengok bikar 250 ml. Ingat bikar ni dah siap tulis. Macam biasalah dekat sini dia dah siap tulis dah. So dekat sini awak kena tahu setiap sengatan mililiter bersamaan dengan berapa. So dia akan jadi kat sini 50 ml di antara sengatan ini. Jadi awak kena tahulah dan faham. Tak apa, yang ni cikgu nak tunjuk je kepada awak. Okey, kemudian kalau kamu tengok silinder penyukat pula, dekat sini dia kata silinder penyukat ni adalah 100 ml. Dia punya cecair yang boleh masuk ke dalam silinder penyukat tersebut. So dia nampak tak sudut meniskus kat sini. So beza di antara sudut meniskus, sudut meniskus lah. Sengatan, minta maaf cikgu salah. Sengatan, beza di antara sengatan ni adalah 10 ml. Jadi awak kena tahulah berbanding kalau kamu tengok dengan silinder penyukat sini, ini adalah silinder penyukat bagi 100 ml tau. Dia kecil sikit. Yang ini bagi silinder penyukat 1000 ml. Kalau 1000 ml dia bersamaan dengan berapa? 1 liter. Itu kita tulis dalam bentuk simbol lah. Perkataan ni dalam bentuk simbol dia. Okay, so kalau kamu tengok ini set sengatan sini ada 100, sini ada 100. Jadi antara 100 dan juga 200 ni dia beza ialah 100 mililiter. Jadi kamu kena tahulah dekat situ berapa di antara sengatan bukannya meniskus tadi sengatan. Cuma kalau kamu nak baca cecair yang ada di dalam silinder penyukat ni mesti baca dalam keadaan mata yang kata menegak lah. Ni cikgu lukiskan lah. Ni mata awak. Okey. Awak mesti baca bacaan dia menegak. Ini baru betul. Sekiranya ini mata awak nak baca sudut macam ni, salah. Okey. Ni pun mata awak juga. Nak baca macam ni pun salah. Ini sains tahun 3 nanti. Okay, seterusnya cikgu masukkan kepada bagaimana nak menyukat isi padu cecair. So dekat sini senang je, tak susah kan. Untuk kamu tahu, cikgu akan masukkan ini nanti bagaimana menyukat isi padu cecair bagi video yang kedua nanti. Kita jumpa lagi selepas ini ya.